Hai murid, selamat datang. Jangan lupa subscribe channel Cikgu. Dalam video ini, Cikgu akan bincangkan bagaimana nak tentukan nilai bagi log yang diberikan. Beza adalah kita akan tentukan nilai tanpa menggunakan kalkulator. Itu beza dia. Kalau dalam video sebelum ini, soalan jenis yang sama, tentukan nilai. Tetapi untuk menentukan nilai itu, kita gunakan kalkulator. Maksudnya, dalam soalan itu, base bagi log itu kita tukarkan kepada base 10. Seterusnya, kita gunakan kalkulator untuk menentukan nilai soalan berkenaan. So, di sini, dalam soalan ini, kita tidak akan gunakan kalkulator. Kalau kita takkan gunakan kalkulator, maksudnya kita tak akan tukar base ataupun kepada base 10. Maksudnya base itu masih dikekalkan. Base itu dikekalkan. Tanpa kita tukar kepada satu base yang baru, maksudnya kepada base 10, bagaimana kita nak selesaikan? Kalau kita nak selesaikan soalan ini tanpa guna kalkulator, ada tak hukum-hukum baru perlu digunakan? Kalau ada, apakah hukum itu dan bagaimana digunakan? Sebelum ini, dalam video sebelum ini, Cikgu dah perkenalkan satu hukum, iaitu bagaimana kita tukar base bagi log berkenaan. Jelas? Kalau masih ingat, Cikgu ingatkan balik hukum itu, perhatikannya. Okey, semalam Cikgu perkenalkan ataupun dalam video pertama itu Cikgu perkenalkan log. Perhatikan yang ini adalah AB, contoh ya. Cikgu tukarkan dengan menggunakan hukum ini, iaitu cikgu tak akan tukar base diri kepada B ataupun kepada A. Cikgu tak akan tukar kepada B ataupun A, tetapi cikgu pilih satu nombor yang baru. Katakan cikgu pilih, so yang ini adalah sama dengan log NB bahagi dengan log NA. Ini adalah hukum yang cikgu perkenalkan semalam. Bagaimana hukum ini dipergunakan untuk menentukan nilai dengan menggunakan kalkulator. So di sini, adakah masih kita perlu gunakan hukum ini? Kalau cikgu nak gunakan hukum ini, maksud di sini cikgu perlukan satu nilai yang sama. Ataupun adakah kita perlu belajar hukum-hukum baru? Kalau ada hukum-hukum baru, apakah hukum-hukum itu dan bagaimana digunakan? Jelas? Okey, perhatikan di sini. Untuk membincangkan perkara-perkara itu, kita pilih soalan satu dan tengok ada tak boleh diselesaikan dengan hukum ini ataupun perlukan satu lagi hukum baru. Jelas? Cikgu padamkan. Kita salin soalan pertama. Soalan pertama perhatikan adalah X sama dengan log 3/27. Perhatikan sekarang nombor yang terlibat dalam soalan ini. Nombor yang terlibat dalam soalan ini iaitu 3/27. Dan 3 dan 27 ini boleh dikaitkan. Bagaimana kita boleh kaitkan? Perhatikan semasa murid-murid belajar indeks, 27 ini cikgu boleh tuliskan dalam bentuk indeks di mana base adalah 3. So kita boleh tukar 27 ini kepada satu bentuk indeks di mana base-nya adalah 3, iaitu 27 adalah 3 darab 3 9 darab 3, so 27 iaitu 3 kuasa 3. So maksudnya 27 ini cikgu boleh tukarkan kepada 3 kuasa 3. Jelas? So dalam keadaan soalan ini 3 dan 27 ada kaitan, iaitu dua-dua itu boleh dikaitkan oleh satu nombor yang common, iaitu 3. Jelas? So di sini disebabkan kedua-dua nombor yang terlibat dalam soalan ini boleh dikaitkan dengan satu nombor yang sama, maka ada tak kita perlu guna pakai
hukum yang kita belajar sebelum ini ataupun ada tak hukum baru? Jelas? Okey. Sekarang bagaimana kita nak selesaikan soalan ini? Okey, perhatikan sekarang. Okey, kita boleh tulis. Okey, kita boleh tulis ini sebagai log 3 kuasa 3. Okey, perhatikan ya. 27 ini cikgu dah tukarkan kepada base 3 iaitu sama dengan base log iaitu 3 kuasa 3. So sekarang perhatikan daripada bentuk ini cikgu dah tukarkan ke bentuk ini. Okey, daripada bentuk ini bagaimana kita nak tentukan nilai tanpa menggunakan kalkulator? So sekiranya kita nak tentukan nilai ini, kita perlu gunakan dua hukum baru. Kita perlukan dua hukum baru sebab kita perlu kekalkan base-nya adalah base 3. So jika kita kekalkan base itu, maka kita perlukan dua hukum baru. Hukum pertama ialah log AA sama dengan 1. Satu lagi ialah log A N adalah N itu kita bawa ke hadapan N log AN. So perhatikan dua hukum baru yang cikgu perkenalkan untuk menyelesaikan soalan jenis ini. Soalannya apa? Ya, selesaikan ataupun tentukan nilai tanpa menggunakan kalkulator. So maksudnya kita tak nak tukar kepada base 10. Kita kekalkan base soalan itu. Apabila cikgu kekalkan, maka kita perlukan dua hukum baru ini. Hukum pertama, log AA iaitu nombor pada base log itu dan nombor yang kita nak cari nilai adalah sama, maka nilainya adalah 1. Satu lagi ialah apabila kita tukarkan bentuk ini kepada bentuk indeks. Okey, bentuk ini kepada bentuk indeks iaitu log A N. Di bawah hukum ini N itu boleh bawa ke hadapan dan kita tulis log AN. Jelas? So ini adalah dua hukum baru. Okey, kita tambah satu lagi dalam video pertama. So sekarang murid-murid sudah ada 3 hukum. Okey? So bagaimana kita akan gunakan dua hukum ini menentukan nilai tanpa menggunakan kalkulator? Okey, pertama, mengikut hukum ini, okey, perhatikan adalah sama dengan 3 itu kita bawa ke hadapan. 3 ini cikgu bawa ke hadapan sama dengan log 3. Okey, perhatikan. Okey, so mengikut hukum ini, mengikut hukum yang tadi iaitu cikgu tulis tadi, iaitu mengikut hukum log AN. N itu bawa ke hadapan, so kita tulis N log AN. Okey, mengikut hukum ini, okey, perhatikan cikgu bawa 3 ini ke hadapan jadi 3 log 3. Jelas? Okey, perhatikan yang ini pula. Di mana ini dengan ini sama. Perhatikan 3. So log AA. Maksudnya log 3 mestilah 1. Jelas? So di sini adalah 3, nilai ini adalah 1. Di mana sama dengan 3. Okey, sekarang perhatikan bagaimana cikgu tentukan nilai X iaitu log 3 27 menjadi 3 tanpa menggunakan kalkulator. So apabila cikgu perlu menentukan nilai ini dengan tanpa menggunakan kalkulator, perhatikan dua hukum yang cikgu perkenalkan. Okey, sekarang murid-murid sudah pun mempunyai ataupun sudah pun mengetahui 3 hukum di bawah hukum logaritma. So cikgu harap murid-murid hafal ketiga-tiga hukum yang berkaitan dengan log ini. Masih ingat kan? Okey, so sekarang perhatikan dua hukum baru cikgu perkenalkan di bawah video ini. Okey, pertama adalah iaitu log AA dua sama dengan 1. Kedua, log AN adalah N depan, so log AN. Dan
di video sebelum ini, yaitu log AB sama dengan log CB bahagi dengan log CA. So, kita ada 1, 2, 3 setakat ini. Kita ada 3 hukum logaritma setakat ini. Cikgu senaraikan. Okay, hukum-hukum ini perlu dihafal. Hukum-hukum ini perlu dihafal supaya memudahkan soalan apabila diperlukan kita gunakan hukum-hukum tersebut. Jelas? Okey. Sekarang perhatikan bagaimana kita menentukan nilai X dalam soalan 1 tanpa kita tukar base dalam soalan berkenaan dan tanpa tukar kepada base 10, bagaimana hukum kita gunakan, dua hukum baru yang kita gunakan. Jelas? Okey, sekarang cikgu dah perkenalkan dua hukum baru tambah satu, iaitu dalam video sebelum. Okey, bagaimana dua hukum baru ini cikgu gunakan menentukan nilai log yang diberi tanpa tukar base, kekalkan base, dan memperkenalkan dua hukum untuk menentukan nilai tanpa guna kalkulator. Okey, sekarang perhatikan soalan kedua pula. Cikgu padamkan yang ini. Okey, kita salin soalan kedua. Okey, perhatikan soalan kedua. Okey, soalan kedua adalah X sama dengan log 32. Okey, perhatikan sekarang. Okey, bagaimana kita nak tentukan nilai X ini tanpa gunakan kalkulator? Kita perlu tentukan tanpa guna kalkulator. So, bagaimana kita tanpa guna kalkulator kita nak tentukan nilai? Ya, kita sudah tahu apabila kita nak tentukan nilai tanpa guna kalkulator, ya, kita boleh gunakan dua hukum A sama dengan 1. Satu lagi ialah ANN, iaitu N log AN. Okey? So, ada tak dua ini sesuai digunakan di sini? Ataupun kalau tak sesuai, ada tak hukum baru? Ada tak hukum baru? Jelas? Okey, mungkin kita perlukan sebab biasanya jika soalan itu melibatkan menentukan nilai tanpa guna kalkulator, so ini adalah dua hukum yang biasa digunakan pakai. So, maksudnya berkemungkinan pada peringkat seterusnya kita mungkin gunakan ini. Tetapi pada awal itu boleh tak yang ini digunakan? Tidak. Sebab perhatikan, kita ada 32 dengan 2. Okey, 32 dan 2 boleh ditukar kepada base yang sama. Jelas? Okey, perhatikan ya. Sama juga seperti soalan 1. Kalau tadi kita ada 27 dan 3, cikgu bawa kepada satu base yang sama, iaitu 3. Di sini kita ada 2 dan 32. So, maksud di sini kita boleh tak bawa 32 ini kepada base 2? Ya, iaitu 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2, 4. Okey, 48, 16, 32, iaitu 2 kuasa 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, maksudnya 32 ini cikgu boleh bawa kepada bentuk indeks, di mana perhatikan, ya, dua-dua adalah sama, iaitu di sini pun 2, yang ini pun adalah 2 kuasa 5. Kalau kita mempunyai situasi begini, ya, kita akan gunakan log ANN, iaitu N ke hadapan. Di sini kita gunakan log AA. Jelas tak? Yang ini katakan AN. So, yang ini log di mana sama dengan A. Jelas? So, sekarang bagaimana kita akan gunakan? Okey, perhatikan sekarang 2, yang 32 ini ialah 2 kuasa 5. Okey, so bagaimana kita akan gunakan yang ini dalam menentukan nilai tanpa guna kalkulator? Okey, maksud di sini apa yang cikgu nak lakukan ialah cikgu akan bawa 2 ke sini dan 32 ke atas. So, supaya dia nampak menjadi log 2, 32. Kalau kita dah tukar ke bentuk ini, adalah sama dengan apa yang kita belajar sebelum ini, iaitu log ANN dan log AA.
A sama dengan 1. Yang ini adalah log. So kita boleh gunakan dua ini sekiranya bentuk ini kita tukarkan kepada bentuk ini. So jika kita nak tukar ataupun 2 itu ke tempat 32 dan 32 ke 2, yang ini tidak boleh digunakan. Tidak boleh digunakan. So maksudnya kita perlukan satu lagi hukum yang benarkan dalam logaritma. So kita perlukan satu lagi hukum yang dibenarkan dalam logaritma. Okay, apakah hukum itu? So maksudnya sekarang kita perlukan satu lagi hukum, yaitu yang ini adalah hukum yang keempat. Di bawah hukum keempat, apa yang kita nak lakukan ialah kita kekalkan nombor-nombornya, hanya tukar tempat. Di bawah hukum 4 ini, kita kekalkan nombor-nombor, hanya tukar tempat, yaitu 2 itu akan ke base dan 32 itu ke tempat nilai yang kita nak cari. Okey? So yang membenarkan ini adalah hukum yang cikgu nak berikan ini. Okey, perhatikan. Hukum seterusnya adalah, di bawah hukum ini apa yang cikgu nak lakukan adalah kita akan bawa 32 ke tempat nilai dan nilai itu ke tempat base. So hukum yang benarkan adalah log A n sama dengan 1 per log yang ini ke sini. So yang ini adalah n A. Perhatikannya, A ke tempat nilai dan n itu ke tempat. So ini adalah hukum yang satu lagi yang dibenarkan dalam logaritma ataupun log. So perhatikan. So kalau kita gunakan hukum ini, maka yang ini perlu ditulis dalam bentuk ini. So maksudnya 2 ini ke tempat sini dan 30 ke tempat ini. So ini adalah hukum yang membenarkan nombor ini tukar kedudukan. Jelas? Okey. Sekarang cikgu gunakan hukum ini. Mengikut hukum ini. So ini adalah sama dengan 1 per log 2 32. Yaitu di bawah log n yaitu 1 per log n A. A ke sini n. Ini adalah tambahan satu lagi hukum. Sekarang kita ambil yang ini saja, yaitu log 2 32. So yang ini sama seperti soalan satu tadi. So apabila cikgu ambil yang ini saja, log 2 32, perhatikan ini adalah sama seperti dengan soalan satu tadi. So di bawah soalan satu tadi, kita tentukan nilai ini dengan menggunakan dua hukum, log A sama dengan 1. Satu lagi ialah log A n n, yaitu n log A n. So kita gunakan dua ini. So maksud sekarang cikgu akan guna ini untuk menentukan nilai ini. Jelas? Bagaimana kita gunakan? Kita teruskan. Perhatikan, kita teruskan ya. So yang ini adalah log. So di sini adalah sama dengan 32 adalah 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2, yaitu 2 kuasa 5. Jelas? So ini adalah sama dengan log 2 kuasa 5. Yaitu mengikut log A n n. So perhatikan, ini adalah n log A n. N ke hadapan. So 5 ke hadapan log 2. Jelas? Di bawah hukum A sama dengan 1, maka log 22 adalah 1. So yang ini sama dengan 5, log 22 adalah 1, di mana sama dengan 5. Sekarang perhatikan, log 2 32 adalah sama dengan 5, tetapi cikgu gunakan setiap. Perhatikan 1 2. Cikgu gunakan setiap hukum yang dibenarkan. Jelas? Sekarang cikgu padam ini semua. Cikgu dah perkenalkan. So, nak tukar daripada bentuk ke bentuk ini, hukum pertama ialah log
AN, iaitu 1 per log NA. Cikgu gunakan ini, cikgu tukarkan daripada log 32 menjadi log 2 31 per log 2 32. Okey. Lepas itu cikgu ambil yang ini saja, iaitu log 2 32. Cikgu gunakan. Okey, dua hukum. Satu ialah log AA sama dengan 1. Satu lagi ialah log ANN, iaitu N log AN. So apabila cikgu gunakan dua ini adalah sama dengan tadi cikgu dah tunjukkan, iaitu log 2 kuasa 5, iaitu sama dengan 5 log 2, iaitu sama dengan 5 log 2 adalah 1, iaitu sama dengan 5. Okey, perhatikan sekarang. Okey, iaitu cikgu tunjukkan langkah kerja menggunakan dua hukum yang berlaku. Jelas? So sekarang perhatikan, okey, adalah sama dengan adalah sama dengan 1 per log 2 kuasa 5. Jelas? Okey, sama dengan 1 per 5 kehadapan log 22. Jelas? Okey, iaitu sama dengan cikgu pindahkan 1 per 5 log 22 adalah 1, iaitu sama dengan 1 per 5. Okey, so perhatikan bagaimana kita gunakan hukum-hukum yang dibenarkan dalam logaritma ataupun log untuk menentukan nilai bagi soalan kedua. Jelas? So sekarang murid-murid sudah pun mempunyai iaitu hukum-hukum cikgu yang perkenalkan. Jelas? Okey, so masih ingat tak yang pertama, kedua, ketiga dan keempat? Boleh? So sekarang kita sudah pun tahu 4 hukum yang kita akan guna pakai dalam menyelesaikan soalan-soalan yang melibatkan logaritma ataupun log. Jelas? Okey, so sekarang cikgu akan bincangkan soalan 3. Ada tak soalan 3 ini kita gunakan hukum-hukum yang sudah kita belajar tadi? Sudah cukup tak nak cari nilai untuk ini? Kalau tidak, ada tak hukum baru lagi? Jelas tak? Boleh? Okey, kita teruskan ya. Okay, cikgu pada hari ini cikgu pilih soalan ketiga. Okay, soalan ketiga adalah perhatikan soalan adalah X sama dengan log 5 punca kuasa 25 125. Jelas? Sebelum kita teruskan, perhatikan yang nombor yang terlibat, iaitu satu nombor ialah punca kuasa 25, satu lagi ialah 125. Dalam soalan ini yang melibatkan log, melibatkan dua nombor, iaitu satu ialah punca kuasa 25 dan satu lagi ialah 125. Kalau murid-murid masih ingat semasa belajar indeks, tahu tak bagaimana nak tulis indeks untuk ini dan indeks untuk ini? Sudah semestikan. So, yang ini adalah 5 indeks 1 per 2. Yang ini adalah 5 kuasa 3, iaitu 5 darab 5, 25, darab 5, 125, iaitu 5 kuasa 3. Okey, sekarang perhatikan. Nombor ini dan nombor ini mempunyai base yang sama. Jelas tak? Mereka ataupun dua-dua nombor yang terlibat dalam log ini mempunyai base yang sama apabila cikgu tukarkan kepada bentuk indeks. Bagaimana dalam situasi ini kita akan gunakan hukum-hukum yang sedia ada, ataupun kalau tidak ada tak hukum baru? Jelas? Okey, sekarang perhatikan.
Cikgu ada perkenalkan, iaitu log AM adalah sama dengan log CM bahagi dengan log CN. Masih ingat tak ini? Iaitu cikgu tak akan pilih A sebagai base ataupun M sebagai base. Okey? Sorry, yang ini A ya. Okey. So cikgu tak akan pilih, sebaliknya cikgu pilih satu lagi nombor. Jelas? So katakan sekarang apa yang cikgu nak ialah, ya, di sini kita ada 5 indeks 1/2 dan 5 indeks 1/3 dan 5 adalah ya satu yang sepunya. Ya, common bagi kedua-dua ini. So bagaimana kita akan gunakan dalam hukum ini? Iaitu maksudnya kita ada yang ini ialah mengikut hukum tadi, iaitu log AM, iaitu cikgu bandingkan dengan punca kuasa 5 125. Iaitu mengikut ini, yang cikgu boleh tukar menjadi CM bahagi dengan log CA. Perhatikan yang ini adalah sama dengan iaitu cikgu kita gunakan log yang ini adalah 5 kuasa 3, yang ini adalah 5 kuasa 1/2. Indeks ya. 5 1/2. Jelas? So bagaimana kita akan gunakan yang ini untuk yang ini? Cikgu padamkan sekarang. So kita dapati bahawa untuk dua nilai ini, kedua-dua nilai ini, log itu mesti base 5. Ya, adalah base 5. Sebab kita belajar tadi 1 2 5 adalah 5, ya, indeks 3. Punca kuasa 5 ialah 1/2, iaitu 5 indeks 1/2. So kedua-dua mempunyai base yang sama. So untuk ini cikgu akan gunakan untuk 1 2 5 cikgu gunakan base 5. Untuk punca kuasa 2 pun cikgu gunakan base 5. Jelas tak? So maksud sekarang apa yang cikgu nak lakukan adalah sama dengan log 5 125 bahagi dengan log 5 punca kuasa. Jelas? Ini sama dengan yang kita gunakan tadi. Hukum yang kita gunakan iaitu AM. Yang ini adalah CN bahagi dengan log CA. Perhatikan di sini. Satu, cikgu ambil satu yang common. Beza di sini, ya, cikgu dapati base untuk 125 ialah 5 dan base untuk punca kuasa 25 ialah 5. So cikgu ambil satu base yang common dan jadikan base untuk log untuk 125 dan untuk punca kuasa 5. Cikgu gunakan asas ataupun cikgu gunakan hukum ini. Jelas tak? So yang ini adalah sama dengan tadi log 5 kuasa 3 bahagi dengan log 5 1/2. Jelas? So sekarang perhatikan, kita gunakan hukum yang sedia ada, hanya samakan base untuk log berkenaan. So yang ini adalah 3 ke hadapan. 3 ke hadapan log 5. Perhatikan sekarang. 1/2 cikgu bawa ke hadapan, 1/2 log 5. Yang ini ya cikgu gunakan asas ataupun hukum log ANN, iaitu N ke hadapan log AN. So 3 ke hadapan cikgu gunakan ini. Lepas itu log AA sama dengan 1. Mengikut ini, mengikut ini, yang ini adalah 3, log 55 adalah 1, yang ini adalah 1/2 1. Jelas? So yang ini sama dengan 3/1/2, iaitu sama dengan 6. Bahagikan ini, Anda akan dapat 6. So perhatikan bagaimana
Okey, hukum-hukum indeks yang diperkenalkan dan digunakan mengikut situasi. So, cikgu ambil 3 contoh. Cikgu perkenalkan hukum-hukum yang boleh digunakan pakai dalam menyelesaikan soalan tanpa guna kalkulator. Dalam soalan 2 juga cikgu perkenalkan hukum yang melibatkan logaritma ataupun log dan bagaimana kita gunakan dalam menentukan nilai tanpa guna kalkulator. Begitu juga dengan soalan ketiga, di mana hukum-hukum yang diperkenalkan ataupun yang diberikan di bawah log digunakan untuk menentukan nilai tanpa menggunakan kalkulator. So, cikgu harap 3 contoh yang cikgu bincangkan dalam perbincangan ini, cikgu perkenalkan hukum-hukum yang digunakan pakai dalam logaritma ataupun log. Sekiranya anda berpuas hati yang apa yang cikgu perkenalkan ataupun bincangkan tadi, seperti biasa berikan like bagi cikgu. Okey, so tolong kongsi video-video cikgu dengan rakan-rakan anda yang lain. Untuk anda pastikan tekan bell button supaya dapat notifikasi daripada YouTube. Okey, seperti biasa di hujung setiap video, sehingga kita jumpa dalam satu lagi video. Bye bye. Terima kasih.